Pada sidang media pada hari ini, saya nak mengumumkan satu keputusan yang penting daripada Kabinet yang telah diputuskan pada mesyuarat Kabinet yang lalu, dan minit mesyuarat itu telah disahkan pada pagi tadi dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Pada 17 Mac 2023, iaitu mesyuarat Jemaah Menteri yang lalu, Jemaah Menteri telah memutuskan supaya perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor yang diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 ataupun Akta 333 dibuka kepada mana-mana pihak yang berkelayakan dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan selepas konsesi semasa kepada Puspakom tamat tempoh pada 31 Ogos 2024. Proses pelawaan pihak-pihak yang berminat dalam perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor dijangka akan bermula selewat-lewatnya dalam suku pertama tahun 2024. Keputusan tersebut adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan yang berdaya saing serta memudahkan seluruh rakyat Malaysia. Ketetapan ini bermakna pihak Puspakom tidak lagi akan menjadi penyedia tunggal perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor bagi pihak Jabatan Pengangkutan Jalan bermula pada 1 September 2024. Bagi melaksanakan keputusan ini, Kementerian Pengangkutan bersama JPJ akan membangunkan syarat-syarat kelayakan, peraturan pengoperasian, skop perkhidmatan, penetapan lokasi pemeriksaan dan garis panduan bagi pihak-pihak lain yang berminat menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan motor. Bagi memastikan keseragaman peraturan dan keadilan dalam aspek persaingan, mana-mana pihak yang berminat menyediakan perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor akan diwajibkan untuk memenuhi semua syarat dan peraturan sama yang telah dikenakan kepada Puspakom di bawah penjajian konsesi, termasuklah kewajipan melantik pekerja yang memenuhi syarat kelayakan ditetapkan sahaja, menyedia dan menggunakan peralatan pemeriksaan berkomputer yang dikawal selia dan diluruskan oleh JPJ, menyediakan perkhidmatan dengan mematuhi skop, standard dan prosedur pemeriksaan motor yang ditetapkan sepenuhnya, hanya boleh mengenakan kadar fee pemeriksaan yang telah ditetapkan sahaja dan tidak dibenarkan sama sekali menawarkan perkhidmatan perbaikan atau ubah suai kenderaan serta penjualan alat ganti. Pihak JPJ akan secara berterusan mengaudit dan memantau semua pihak yang menyediakan perkhidmatan tersebut bagi memastikan pematuhan kualiti dan integriti pemeriksaan. Mana-mana pihak yang didapati melanggar apa-apa syarat yang ditetapkan boleh dikenakan penalti atau dibatalkan kebenaran menjalankan pemeriksaan terlibat. MOT juga akan memastikan bahawa pembukaan pemeriksaan berkala kepada pihak-pihak lain tidak menyumbang kepada elemen persaingan tidak sihat serta membawa kesan negatif kepada penyediaan perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor di bawah Akta 333. MOT sedang dalam proses memuktamadkan semua syarat-syarat permohonan, pengoperasian dan dokumen tawaran berkaitan penyediaan perkhidmatan pemeriksaan berkala oleh pihak-pihak yang berminat. Justru, proses perlawanan ini dijangka hanya akan bermula selewat-lewatnya dalam suku pertama tahun 2024. Mana-mana pihak yang berjaya memenuhi semua syarat ditetapkan akan dipelawa dan dibenarkan beroperasi sebagai pusat pemeriksaan berkala kenderaan motor bagi pihak JPJ pada masa hadapan. Berkenaan dengan penyambungan perjanjian konsesi dengan Puspakom, perjanjian konsesi Puspakom semasa yang pernah dilanjutkan selama 15 tahun pada tahun 2009, Jemaah Menteri telah bersetuju untuk melanjutkan perjanjian tersebut untuk tempoh yang sama berkuat kuasa 1 September 2024 dengan penambahbaikan tema-tema perjanjian sedia ada. Keputusan ini mengambil kira pihak Puspakom telah menjalankan fungsi pemeriksaan terlibat bagi pihak JPJ dengan baik dan memenuhi tahap perkhidmatan yang ditetapkan. Namun Puspakom telah diminta untuk melaksanakan beberapa penambahbaikan, termasuklah pindaan ke atas prosedur dan skop pemeriksaan berkala yang ditetapkan bagi meningkatkan tahap kualiti dan integriti pemeriksaan seperti memperluaskan elemen otomasi dan penggunaan peralatan komputer. Proses pemeriksaan akan dimodernkan sesuai dengan perkembangan teknologi semasa dengan penggunaan peralatan komunikasi teknologi tinggi, sensor, kamera bagi membolehkan pemeriksaan dipantau secara masa sebenar di atas talian oleh pengguna ataupun MOT ataupun JPJ.
meningkatkan tahap kompetensi kaki tangan dengan penyediaan sistem latihan pembangunan sumber manusia yang lebih berkesan dan relevan dengan keperluan semasa, menambah baik proses penempahan dan aduan pelanggan, memasang sistem CCTV di semua pusat pemeriksaan bagi tujuan kawalan dan pemantauan masa sebenar, menambah baik skop pemeriksaan kenderaan seperti pemeriksaan dalaman, pemeriksaan underbody dan pemeriksaan motosikal bagi meningkatkan tahap keselamatan teknikal dan roadworthiness kenderaan di atas jalan, terutamanya melibatkan kenderaan pengangkutan awam dan barangan. Melaksanakan proses penyegaran ataupun penambahbaikan peralatan pemeriksaan kenderaan, pembangunan pusat pemeriksaan baru termasuk flagship center di lokasi yang dipersetujui atas keperluan perkhidmatan di lokasi yang memerlukan, dan pindaan kepada skop dan elemen key performance indicator bagi menambah baik elemen komponen auditan, aspek tadbir urus, tahap penyampaian perkhidmatan, kualiti auditan dan kadar penalti yang akan dikenakan. Pihak JPJ juga akan turut menambah baik aspek pemantauan, pengawasan dan auditan ke atas semua pusat dan aktiviti pemeriksaan Puspakom di sepanjang tempoh perjanjian konsesi berkuat kuasa. Perjanjian konsesi Puspakom sedia ada akan tamat 31 Ogos tahun depan 2024. Selepas perjanjian konsesi Puspakom ini tamat, ia akan dilanjutkan 15 tahun lagi. Tetapi apa yang beza kali ini ialah dia bukan lagi eksklusif. Kalau selama 30 tahun yang lalu ini Puspakom adalah the sole service provider dalam pemeriksaan kenderaan secara eksklusif, selepas tahun 2024 tidak lagi eksklusif. Jadi tak ada lagi monopoli dari segi pemeriksaan kenderaan. Dan kita akan mempelawa mana-mana syarikat swasta yang lain yang ingin menawarkan perkhidmatan sama, kita akan pelawa mereka. Dan kita akan menilai mereka. Kalau mereka juga ada kemampuan yang sama, kita akan membuka perkhidmatan ini kepada syarikat lain. After 2024. YB, akan ada satu syarikat ataupun banyak syarikat yang menawarkan perkhidmatan selepas ini? Kita belum tahu lagi. Jadi apabila kita kata sekarang ini ialah monopoli, monopoli maksudnya satu syarikat saja. Jadi lepas konsesi ini tamat, dia tak lagi monopoli, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Tetapi terpulang. Sebab kita kena lihat juga sama ada yang pertamanya ada syarikat swasta yang berminat terlebih dahulu. Sebab untuk menjadi service provider ini ada pelbagai syarat akan dikenakan dan pelbagai pelaburan peralatan diperlukan. Capex diperlukan oleh pihak swasta sebab kerajaan tak akan subsidi, kerajaan tak akan membelanjakan apa-apa wang untuk membina sistem mereka. Jadi kalau mana-mana syarikat yang ada minat untuk menawarkan perkhidmatan yang sama ini, dia mesti memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh JPJ dan juga MOT. Jadi kalau ada lebih satu syarikat yang berminat, jadi kita akan menilai lah. Tetapi kita juga mengambil kira bahawa market ataupun pasaran kenderaan yang diperiksa ini adalah pasaran terhad sebab ia hanya meliputi kebanyakannya kenderaan perdagangan. Jadi kita juga kena lihat sama ada dia ada mampan atau tidak apabila kita melantik lebih daripada 2 syarikat service provider. Jadi untuk menjawab persoalan itu, pada ketika ini belum kita tetapkan lagi sama ada akan lebih daripada 2. Tapi apa yang kita harapkan ialah selepas 2024 dia tak ada lagi soal monopoli, tak ada lagi soal eksklusif yang sering kali diminta oleh para pengguna, oleh orang ramai bahawa kerajaan membenarkan satu lagi syarikat. Sekarang kita buat dasar ini. Maybe I was just curious why the decision now? Did you brought the term monopoly and anti-competitive behavior? So if the decision now based on the fact that you sense that there's some anti-competitive behavior from DRB Highcom and or Puspakom? No, first of all, this issue of one service provider has been raised up by the public for many years. I've been in Parliament for 15 years. From day one, my constituents always give this kind of feedback. They said, why only one? Why can't be any options? So over the years, these have been discussed in Parliament and asked in Parliament for many times. In fact, in 2018, during the first PH government, we set up a committee to review all the monopolistic industries.
But at the time, because the concession is still there, so we cannot immediately open up because we have to respect the concession. The concession is only ending in 2024. So right now, because 2024, we have to make decision now whether to extend or not this concession. So that's why when I came in December, the officers briefed me, and I said one of the issues that we have to look at is to open up this market. So that's why I brought the paper to Cabinet to ask for this concession to be extended, but no more exclusivity. Okay, that is the difference. Can I assume as well that DRP High Court and Puspakom know of this decision? You've already had Of a course. conversation with them. What was We the have reaction? discussed with them. So I think it's discussion, we don't have to say what is the discussion. So, but of course they are fully aware of the decision. Pelawaan kepada syarikat swasta ni adakah salah satu cara untuk tangani isu kemalangan melibatkan kenderaan berat so dia lebih efisien dari segi pemeriksaan atau macam mana? Dia bukan, dia pemeriksaan kenderaan ini memang sekarang wajib kepada kenderaan perdagangan. Tapi isunya bukannya soal kemalangan. Isunya ialah dari segi efisiensi dan juga dari segi ada tempat-tempat yang mereka tunggu lama. Umpamanya kalau lori, bas, kadang-kadang mereka menunggu berjam-jam seperti di negeri-negeri ataupun di kawasan-kawasan pusat bandaraya, mungkin satu negeri dia hanya satu tempat, satu saja cawangan, ada Puspakom dan sebagainya. Jadi ada runggutan bahawa kadang-kala dari segi masa menunggu tu lama dan sebagainya. Dan juga tak ada competition dari segi perkhidmatan, dari segi servis, tak ada comparison. Jadi apa yang kita buat di peringkat kerajaan ini ialah membuka kepada peluang kepada mungkin ada syarikat lain yang juga boleh menawarkan perkhidmatan yang sama, tetapi dengan syarat bahawa kita bukannya menutup Puspakom. Puspakom akan diteruskan, cuma tambah lagi mungkin ada pilihan.